Alhamdulillah bertemu kembali. Syukur kita nak berkongsi lagi antara perkara-perkara yang sangat menarik dalam bulan Syaban insya-Allah, dan kita nak muliakan bulan Syaban ini dengan sedekah. Bagaimana caranya, sebagainya, kenapa kelebihan pada bulan Syaban, yang akan bersama kita iaitu Imam Muda Muhammad Hassan Adi Yahya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat. Mana senyumannya. Wakil jurucakap surau Al-Islah Seksyen 7 Shah Alam. Jadi mereka yang duduk di sekitar Shah Alam, Selangor dan sebagainya mesti dah tahu di manakah surau yang dimaksudkan ini. Jadi kita nak beri tumpuan kepada kelebihan pada bulan Syaban. Mungkin Ustaz boleh kongsi kita. Rejab kita dah tahu dah, kelebihan dah pun berlalu. Syaban nak menuju ke Ramadan. Apa antara kelebihannya? Baik, terima kasih Talib dan juga penonton TV Al-Hijrah. Assalamualaikum yang dikasihi sekalian. Kita dah melepasi bulan Rejab dan kita dah masuk pada 1 Syaban pada hari ini. Bulan yang masya-Allah. Bulan Rejab adalah bulan yang disebut sebagai bulan haram. Bulan Syaban ni kelebihannya disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara hadis Nabi riwayat Al-Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir. Antara perkara yang Nabi buat, Aisyah mengatakan Rasulullah biasanya berpuasa sehingga kami katakan bahawa baginda tidak akan berbuka puasa. Itu menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa pada bulan ini. Dan terdapat satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana agak menarik juga kalau kita lihat dalam riwayat An-Nasa'i, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika syahrun yaf'ulun nas anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Ya. Itu adalah bulan yang mana manusia sering lalai akannya, iaitu bulan yang berada di antara Rejab dan Ramadan. Antaranya maknanya bulan Syaban. Bulan tersebut, yakni bulan Syaban, adalah bulan yang diangkat amalan-amalan mereka kepada Rabb Al-Alamin, yakni Tuhan kita Allah Ta'ala. Maka aku suka ketika amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Itu antara kelebihan bulan Rejab yang mana Nabi menyebutkan bulan yang Nabi sukai untuk melakukan amal ibadah. Itulah sedikit sebanyak. Jadi antara pilihan yang kita ada, kalau dah berpuasa, kita boleh gandakan lagi dengan bersedekah dan berkongsi. Bagaimana pula konsep begitu, Ustaz? Ya, menariknya penonton sekalian, dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan selain daripada berpuasa yang dilakukan oleh Nabi SAW, digalakkan juga kita untuk melakukan amal ibadah yang lain, antaranya ibadah bersedekah. Baik. Maka di situ menjelaskan kepada kita, bulan Syaban ini bulan yang sepatutnya kita boostkan lagi amalan kita selepas Rejab. Teruskan yang berpuasa, teruskan bersedekah, jangan tunggu Ramadan. Begitu juga kata seorang ulama namanya Abu Bakar Al-Warraq, mengatakan bulan Rejab kita tanam benih, bulan Syaban kita siram benih pokok kita, bulan Ramadan kita ambil hasil dia. So sekarang ni bulan untuk kita menyemainya, menyiramnya. Masya-Allah, luar biasa. Dan kita pun faham bahawasanya antara amalan-amalan kita dah semua sedia maklumlah di TV Al-Hijrah, kita sangat galakkan orang bersedekah subuh, tak kira masa dan sebagainya. Dan kita beri tumpuan juga antara sedekah ni ada macam-macam cara dan peringkat. Hari ini kita nak beri tumpuan kepada surau Al-Islah ni, Ustaz. Bagaimana kita nak beri sumbangan kepada surau ni? Apa yang nak kita lakukan pada surau ni? Baik, penonton yang dirahmati Allah sekalian, untuk saya sebagai jurucakap lah untuk projek naik taraf surau Al-Islah Seksyen 7 Shah Alam, yang mana surau ini, tuan-tuan dan puan, memerlukan dana yang agak besar juga untuk kita membaik pulih dan menaik taraf. Kalau tuan-tuan tengok di kaca TV, di sana tengok kalau hujan tuan-tuan, dia punya atap tu bocor yang agak kritikal, menyebabkan kita terpaksa tadah besin dan sebagainya. Begitu juga fasiliti dan juga keadaannya agak yang kerana usianya dah lama. Dan menariknya penonton sekalian, di surau Al-Islah ni, Seksyen 7 ni, kita ada sekolah tahfiz kita. Sekolah tahfiz Al-Islah yang mana di bawah seliaan pihak surau sendiri. Dan tuan-tuan, yurannya pun agak murah. Dan sebenarnya bagi saya tak cukup untuk menampung keperluan anak-anak tahfiz di sana. Dan pihak surau lah yang dengan inisiatif mereka untuk support mereka. Ada yang tak bayar yuran sebab apa, mereka di kalangan asnaf. Dan kalau untuk pengetahuan tuan-tuan, anak-anak tahfiz ni mereka belajar menghafaz Quran dalam surau ini, yang dari segi keadaannya pun kurang selesa lah pada saya. Gelap, Ustaz. Gelap je begitu. Lepas tu bila orang datang nak mari surau, dia apa pun terpaksalah
surau ni bagi orang lain, laluan orang lain. Sebab tu kita nak naik 2 tingkat surau ini supaya tingkat kedua itu adalah menjadi tempat untuk anak-anak hafiz ni hafal Quran, aktiviti dan sebagainya. Dan insya-Allah tuan-tuan, surau ini kita memerlukan dana untuk kita naik taraf surau ini sebanyak 9.7 juta lagi. Baik. Semuanya adalah 10 juta kesemuanya dan kita memerlukan 9.7 juta lagi untuk menyiapkan projek ini. Sebab apa? Kita nak buat basement parking dan agak kawasan parking agak limited. Baik. Ya. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan juga, surau ini di kalangan mereka yang selalu datang, di kalangan pekerja hospital berdekatan, di kalangan student UiTM dan penduduk sekitar. Jadi kalau tengok surau ini kita buat solat Jumaat memang penuh, melimpah-limpah. Sebab tu kita nak buat lebih selesa, boleh memuatkan sekitar 2,000 orang kalau siap surau ini nanti insya-Allah. Dan untuk tuan-tuan dan puan-puan rahmat sekalian, bolehlah terus pergi ke akaun Bank Islam kami, iaitu Projek Wakaf Surau Al-Islah. Nombor akaunnya yang tertera di kaca TV, boleh snap ambil gambar ataupun boleh tengok di Facebook TV Al-Hijrah juga. Bank Islam 120380 1004 8862. Boleh hubungi talian pengurusi kami iaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Rahimi 019357 2561. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, talib dan penonton sekalian. Kita maklum, saya tengok juga TV Al-Hijrah macam mana perkembangan Ustaz Hanafiah Malik. Yang betul. Kan kita tengok dia dah sembuh daripada penyakit kanser ya, masya-Allah. Bila saya dengar cerita dia agak menarik jugalah, bila mana kata beliau waktu ustaz ni sakit, tuan-tuan ni, waktu sakit ni datang orang minta sedekah kan. Tapi dalam sakit-sakit ni dia bagi juga sedekah, dia bagi juga tolong kawan yang susah tu dengan niat supaya Allah sembuh, dengan mudah-mudahan dengan keberkatan sedekah itu Allah boleh sembuhkan penyakit. Saya kenal Ustaz Hanafiah ni pada Ustaz Hanafiah ni kurus lagi kan. Lama jumpa saya, sihat sangat ustaz ni. Rupanya sihat bukan apa sebab kanser ya. Dan kalau kita ikuti kisah ustaz ni pun masya-Allah, memang agak kita rasa ya Allah, kebesaran Allah tu, kebesaran Allah. Salah satunya mungkinlah sebabnya sedekah yang diberikan waktu ketika susah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Begitu juga macam Nabi sebut dalam hadis, da'u mardakum bisadaqah, ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. Saya ada seorang kenalan saya yang anak dia tuan-tuan, doktor bagi tahu anak dia hanya boleh hidup 10% saja. Jadi dia berjumpa dengan almarhum Tok Guru Datuk Dr. Harudin ketika itu, tanya macam mana Tok Guru ni, anak saya ni 10% je chance untuk hidup. Doktor kata jadi maknanya ialah kita sebagai ayah kita akan runsing dan sebagainya. Maka Tok Guru kata beginilah, ada satu penawar yang insya-Allah kalau kita buat dengan yakin Allah akan sembuhkan penyakit dengan izin Allah. Padahal Nabi dia kata apa? Iaitu Nabi sebut ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. Maka dia kata kena buat dengan yakin. Jadi si ayah ni tuan-tuan, dia ambil keputusan, dia sedekah banyaklah. Dia tinggal sikit je untuk wang kecemasan yang diinfakkan. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakit anaknya dan dengan izin Allah anak ni sembuh tadi. Bayangkan 10% chance untuk hidup, tetapi itulah rezeki anak dia. Akhirnya tuan-tuan dan puan, anak dia sihat sembuh hari ini. Ini kisah benar bukan? Ini memang saya jumpa dengan orang dia, masya-Allah ya. Jadi itulah satu kelebihan, padahal tak ada kaitan pun sedekah dengan menyembuhkan penyakit. Sebab tu saya nak mengajak kita ni bulan Syaban ni banyakkan sedekah. Jom kita sama-sama pulun habis-habis baik, kerana bulan ini Allah mengangkat amalan pada bulan ini dan terdapat bulan nisfu Syaban juga. Sebab tu tuan-tuan dan puan, sama-sama sekali lagi saya nak mengajak pada tuan-tuan dan puan untuk sama-sama kita menyumbang infak projek wakaf Surau Al-Islah di akaun Bank Islam 120380 10048862. Boleh tengok juga di website kami www.suraualislah-7.com, Facebook kami Surau Al-Islah Seksyen 7 Shah Alam yang tertera di kaca TV. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. InsyaAllah, mudah-mudahan kami beri peluang kepada anda semua untuk betul-betul mengambil maklumat yang ada di paparan TV sekarang ini. Berikut adalah maklumatnya. Yang paling penting adalah nombor akaun Bank Islam ini. Kita simpankan sama-sama dan kita kongsikan juga di social media, di WhatsApp group dan sebagainya. Kita panggil ramai-ramai, sama-sama kita bina untuk projek ataupun Surau Al-Islah di Seksyen 7
insya-Allah Ustaz, kepada mereka yang menyumbang ni Ustaz, mungkin mewakili surau Al-Isra ni, apa yang mungkin Ustaz boleh katakan kepada mereka? Baik, pada penonton sekalian, mudah-mudahan saya doakan kalian diluaskan rezeki, diberikan kesihatan yang baik. Seperti yang saya maklumkan, kita perlukan 9.7 juta lagi. Sekarang yang terkutip sekarang bawah 300,000. Sedangkan nak mulakan projek ni kena ada 50%. Kena ada 5 juta dulu. Sebab tu kalau boleh kita nak lepas Ramadan ni dah boleh mula projek ni. InsyaAllah dengan berkat sumbangan tuan-tuan dan puan-puan, Allah mudahkan urusan, Allah kurniakan isteri soleh, anak-anak yang soleh dan solehah, diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah dipermudahkan seluruh urusan, dimakbulkan hajat dan berikan kesembuhan dan kesihatan mudah-mudahan Ustaz. Jadi terima kasih banyak Ustaz atas pengurusan ini. Imam Muda Muhammad Hassan sebagai wakil jurucakap surau Al-Isra Stesen 7 Shah Alam. Mudah-mudahan atas segala sumbangan tuan-tuan, puan-puan, Allah permudahkan lagi urusan untuk membina surau Al-Isra ni. Kita berehat seketika, insya-Allah kita akan bertemu lagi selepas ini insya-Allah.